InsyaAllah kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita untuk matan Al-Waraqat dan juga Al-Ajurrumiyah. Okey. So hari ini halaqah yang ketiga ataupun episod yang ketiga. Siapa yang dah download matan Waraqat tu, hari ini kita nak sambung dekat muka surat ketiga. Kita nak sambung dekat muka surat ketiga, insya-Allah. Jadi kata muallif, jadi kata Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi', wal jahlu tasawwurus syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Hari tu kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang definisi ilmu dengan jahil, kan? Cuma suka untuk ana ulang balik. Okey, suka untuk ana ulang balik part ni bagi siapa yang mungkin terlepas. Maka kata Imamul Haramain, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. So takrif ilmu yang Imamul Haramain bagi ni, okey, takrif ilmu yang Imamul Haramain bagi ni, Imamul Haramain ambil daripada Imam Al-Baqillani, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Dan Imamul Haramain dalam matan Waraqat nampak cenderung kepada pendapat yang kata kita boleh definisikan ilmu. Sebab ulama dalam mendefinisikan ilmu, dalam mendefinisikan perkataan ilmu ni, ada khilaf yang masyhur. Okey. Pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Al-Juwaini sendiri, pengarang matan Al-Waraqat ni, tapi dalam kitab beliau yang lain nama Burhan, mereka berpandangan bahawa perkataan ilmu ni benda yang tak boleh didefinisikan. Benda yang tak boleh didefine, tak boleh didefinisikan lah. Tapi dekat matan Al-Waraqat ni kita nampak Imamul Haramain cenderung untuk pilih bahawa ilmu boleh didefinisikan. Sebab tu Imamul Haramain kata ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Walaupun ada kritikan ulama terhadap takrifan ni, tapi anda tak akan sebut dulu. Kita skip dulu takrifan, kita skip kritikan sebab kritikan tu bukan untuk level orang yang first time nak belajar matan Al-Waraqat. So kata Imamul Haramain, definisi ilmu adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Pengetahuan kita terhadap satu maklumat, terhadap satu perkara yang bersesuaian dengan realiti perkara tu. Yang bersesuaian dengan perkara tu dalam alam realiti. Yang ni pun ana dah hurai hari tu, ana cuba just nak recap balik. So kalau kita cakap kita ada pengetahuan terhadap gajah,
pengetahuan yang ada kat dalam kepala otak kita tu, okey, bila pengetahuan yang ada dalam kepala otak kita tu menepati realiti gajah. Menepati realiti gajah yang ada kat alam realiti ni. Maksudnya gajah ada belalai, ada kaki warna kelabu semua. So kalau itu maklumat yang ada dalam kepala otak kita, kalau itu gambaran yang ada dalam kepala otak kita, maka itu dipanggil ilmu. Sebab apa? Sebab pengetahuan yang ada dalam otak kita ni bersesuaian ataupun bertepatan dengan realiti maklumat tu. Jadi bila mana sahaja maklumat yang ada dalam kepala otak kita ataupun gambaran yang ada dalam otak kita ni bertepatan dengan realiti dia, bertepatan dengan realiti satu perkara, itu dipanggil ilmu. Wal jahlu tasawwur syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Adapun kejahilan adalah kita tasawwur, okey, ada gambaran dalam kepala otak kita ni yang khilafi ma huwa bihi fil waqi', yang bersalahan, yang tidak sama dengan realiti satu perkara tu dekat alam realiti ni. Tidak sama dengan perkara tu dekat alam realiti. Jadi kalau ada gambaran kat kepala otak kita terhadap binatang nama gajah, tapi gambaran yang ada dalam otak kita tu, gajah ni berkaki dua, ataupun gajah ni tak ada belalai, ataupun gajah ada sayap tiba-tiba kan. So gambaran yang ada dalam kepala otak kita sekarang ni bertepatan tak dengan realiti gajah yang ada kat alam realiti ni? Bertepatan tak dengan gajah yang wujud sekarang ni kat alam realiti? Tak bertepatan kan. So bila mana sahaja gambaran yang ada dalam kepala otak kita tu tak bertepatan dengan satu maklumat dalam alam realiti, dia panggil al-jahl. Dan ta'rifan jahil yang Imam Al-Haramain bawa ni sebenarnya dia panggil al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-murakkab. Maksudnya kita sangka kita ada gambaran yang betul, tapi sebenarnya gambaran yang kita ada tu sebenarnya salah. Kita sangka gambaran kita betul, tapi gambaran yang kita ada terhadap satu maklumat tu sebenarnya salah. Ini jahil murakkab. Yang lagi ringan daripada jahil murakkab dipanggil jahil basit, jahil yang simple. Jahil simple ni apa? Tak tahu lah. Dia tak tahu. Kalau orang tanya dia gajah macam mana, dia kata aku tak tahu gajah macam mana. Wallahu alam. Itu jahil basit. Jahil simple. Jahil murakkab ni dia dua kali ganda, dia lagi teruk. Sebab apa? Dia ingat gambaran dia betul, tapi gambaran dia terhadap gajah tu bersalahan dengan realiti gajah. Okey, yang ni hari tu kita dah sentuh dah. Kemudian kata Imam Al-Haramain, wal ilmu daruriyyu ma lam yaqa' an nadharin wastidlal. Okey, kal ilmi al-waqi' bi ihdal hawasil khams allati hiya as-sam'u wal basaru wasyammu wadh-dhauqu wal lams, dalam setengah matan awi tawatur. Yang ni pun kita sentuh dah hari tu, cuma kita nak recap balik. Jadi ulama usul membahagikan pengetahuan ni, bukan ulama usul sajalah, ulama Islam secara umumnya, ulama mantiq, ulama hadis, ulama usul semua, mereka membahagikan maklumat terhadap dua jenis. Okey. Kita ada maklumat yang dipanggil daruri, kita ada maklumat yang dipanggil muktasab. Daruri ni maklumat yang tidak berhajatkan kepada apa-apa kajian. Apa-apa kajian. Kita tak berhajatkan kepada kajian. Nazari ataupun muktasab, ilmu yang berhajat kepada kajian. Okey. Ad-daruri, ilmu daruri, ilmu yang tidak berhajatkan kepada kajian ni, ulama kata dia adalah ilmu yang kita 100% yakin dengan ketepatan dia. Dia ilmu yang diyakini 100% ketepatan dia. Adapun nazari, dia boleh jadi diyakini 100%, dia boleh jadi tak diyakini 100%. So beza Ad-daruri, dia diyakini 100% ketepatan dia. Sebab apa? Ad-daruri ni ilmu atau maklumat yang kita dapat tanpa perlu kajian. Apa maksud tanpa perlu kajian? Kita bagi contoh. Bila tangan kita pegang cerek yang panas, kita tak perlu kaji kan? Kita terus angkat tangan kita. Kita letak je tangan kita kat cerek, tak sampai sesaat atau 2 saat, kan? Kita terus angkat tangan kita. Kita sempat fikir tak? Kita sempat tak nak kaji rasa panas tu? Kita tak sempat pun. Tapi disebabkan maklumat tentang kepanasan cerek tu cepat sangat sampai, sebab kita guna deria rasa, maka kita terus angkat. Itu menunjukkan maklumat yang kita dapat, ilmu yang kita dapat tu, dia berhajatkan kepada kajian ke tidak? Tak berhajatkan kepada kajian. Sebab tu kata Imam Al-Haramain, ilmu daruri ni antara contoh dia adalah ilmu yang kita dapat dengan cara deria. Sebab apa yang kita dapat dengan cara deria, kita tak perlu kaji. Orang buka perfume, kita bau perfume, kita bau wangi, kita tak perlu pun nak macam, macam mana aku nak membuktikan atau aku nak kaji bahawa benda ni wangi ke tidak. Tak perlu. Kita buka je perfume, kita bau, kita terus tahu. Kan?
Sama juga antara ilmu yang kita dapat secara daruri juga adalah adalah perkhabaran secara mutawatir. Apa-apa sahaja perkhabaran secara mutawatir, okey, bila mutawatir ni maksudnya perkhabaran yang diberitahu oleh ramai sangat orang, sehingga kita dah tak ada kemampuan untuk menolak perkhabaran tu ataupun kita nak syak kat perkhabaran tu. Sebagai contoh, kewujudan imam mazhab yang empat. Kewujudan imam mazhab yang empat, semua yang ada sekarang ni, sama ada saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang tengok live ni, semua kita tak pernah tengok Imam Syafi'i, semua kita tak pernah pegang Imam Syafi'i, tak pernah dengar Imam Syafi'i, tak pernah bau ke apa pakai bau minyak wangi Imam Syafi'i, tak pernah. So kita deria kita tak pernah sampai ke Imam Syafi'i pun. Deria kita ni tak pernah nak sampai ke Imam Syafi'i pun. Tapi macam mana semua yang ada kat sini sekarang ni, saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang tengah tengok ni, boleh yakin bahawa Imam Syafi'i wujud? Kan? Boleh yakin bahawa Imam Syafi'i wujud? Tu betul. Kata Cikgu Ana, Cikgu Syahira kata tindakan refleks. Otak tak perlu proses. Betul? So tindakan refleks yang otak tak perlu proses ni, ulama usul fiqh panggil ilmu daruri. Dia tak perlu nak proses sebab dia maklumat yang tak berhajat kepada kajian lah. Jadi berbalik kepada kisah pada Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni maklumat yang kita semua percaya, kita semua tahu dia wujud tanpa kita pernah tengok pun. Sebab apa? Sebab perkhabaran tentang kewujudan Imam Syafi'i ni sampai tahap mutawatir. Dan maklumat kita terhadap kewujudan Imam Syafi'i ni sama kuat dengan maklumat kita macam tangan kita tadi bila panas pegang syariat tu. Sekarang ni, kita boleh tak nafi tadi tangan kita, bila seseorang tu dia pegang cerit yang panas, kemudian dia angkat tangan dia, boleh tak dia nak mensyaki diri dia sendiri, dia kata, tadi tangan aku tak panas pun, tadi aku tak rasa panas pun. Tak boleh kan? 100% tak boleh. Dia tak boleh tipu diri dia sendiri. So, seperti mana maklumat tentang cerit tu panas, dah tak boleh dinafikan, tak boleh disangkal langsung, seperti itu juga maklumat terhadap kewujudan Imam Syafi'i. Sebab kewujudan Imam Syafi'i ni perkhabaran yang mutawatir. Bila perkhabaran mutawatir, dah tak ada cara untuk kita sangkal atau kita rasa syak lagi. Dah tak ada cara untuk kita sangkal atau kita syak lagi. Sama juga contoh untuk perkhabaran mutawatir ni macam mana sebut dah hari tu, contohnya macam orang yang tak pernah tengok negara Australia ataupun negara Indonesia contohnya. Tapi dia percaya yang orang kata negara Australia atau Indonesia ni wujud. Sebab apa? Sebab dia belajar dekat sekolah ada negara nama Indonesia dengan Australia. Dia tak pernah tengok negara Australia dengan Indonesia ni, tak pernah pergi, tak pernah dengar, tak pernah sampai ke situ pun. Tetapi dia percaya negara Australia dengan Indonesia wujud. Sebab apa? Sebab perkhabaran terhadap dua negara tu dah sampai tahap mutawatir. So bila mutawatir, sama ada cara kita dapat maklumat tu secara mutawatir ataupun secara deria, tak kisahlah diri rasa ke, diri bau ke, diri lihat ke, diri mendengar ke, maklumat-maklumat ni semua 100% betul. 100% betul. Yang ni secara asas lah. Ni secara asas 100% betul. Wa ammal ilmu al-muktasab fa huwa al-mawqufu 'ala an-nazar wal istidlal. Adapun ilmu muktasab maka dia berhajatkan kepada an-nazar wal istidlal. Al-muktasab dia berlawanan dengan daruri tadi. Kalau daruri kita tak perlu kaji, kita terus je refleks tanpa perlu proses otak, tanpa perlu proses pemikiran yang mendalam. Ilmu muktasab ni kita kena kaji dengan proses pemikiran yang mendalam. Proses pemikiran yang mendalam. Antara contoh yang ulama berikan adalah, walaupun contoh ni sebenarnya tak berapa tepat, tapi kita just bagi contoh ni untuk memudahkan kefahaman. Contoh ni tak berapa tepat, tapi dia untuk memudahkan kefahaman. So kita sebut juga. Ulama bagi contoh, ada contoh ilmu muktasab ni apa? Kita nak tahu bahawa alam ni baharu. Kita nak tahu bahawa alam ni yang merangkumi semua makhluk Allah ni semuanya baharu. Baharu tu maksudnya apa? Maksudnya dulu tak ada, kemudian ada lah, kan? Dulu tak ada, kemudian ada. Dahulu ni tak wujud, kemudian wujud. So ulama bagi satu, macam kita cakap, satu cara jalan untuk kita fikir, atau cara jalan kira lah, kita cakap jalan kira. Ulama kata alam ni berubah-ubah dan bergerak-gerak ataupun berubah.
Semua perkara yang berubah-ubah, dia baharu. Kemudian dia punya conclusion dia, maka alam ni baharu. Okay. Alam ni berubah-ubah. Statement kedua, semua benda yang berubah-ubah mesti baharu. Okay. Semua benda yang berubah-ubah mesti baharu. Kesimpulan dia, maka alam ni baharu. Okay. Tanpa melihat kepada betul atau tidak maklumat ni, tanpa melihat kepada betul atau tidak maklumat ni, proses yang dibuat tadi tu, kita ada satu statement, dua statement, kemudian ada conclusion tu, itu dipanggil an-nazar ataupun istidlal di sisi ulama. Itu dipanggil an-nazar ataupun istidlal di sisi ulama. So sekarang ni berbeza dengan kewujudan Imam Syafi'i, macam Ana cakap tadi, kewujudan Imam Syafi'i kita tak perlu nak buat proses macam tu pun. Orang beritahu kita Imam Syafi'i wujud, kan? Ratusan juta orang cakap Imam Syafi'i wujud, kita percaya. Adapun tentang alam ni baharu, okey, bagi orang yang terutamanya ateis, dia tak percaya, dia kalau kita nak buktikan keadaan alam ni baharu, kita kena buat apa? Kita kena buat proses pengkajian dengan pemikiran yang agak dalam. So kita kena buat macam tadi, susunan tadi, tertib maklumat. Itu dipanggil nazar dengan istidlal. Okey. Nazar dengan istidlal. Sebab tu kata Imam Al-Haramain dekat sini, wan nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. An-nazar ni, an-nazar, proses mengkaji ni dipanggil al-fikru. Al-fikru, berfikirlah. Ila halil manzur fi. Apa maksud berfikir? Ulama kata berfikir ni maksudnya kita susun maklumat yang dah sedia ada. Okey, kita susun maklumat yang sedia ada untuk dapat maklumat baru yang mungkin yang kita tak tahu. Kita susun maklumat yang sedia ada untuk dapat maklumat baru yang kita mungkin tak tahu, yang kita mungkin tak tahu. Contoh dia apa? Contoh dia sekarang ni kita nak tahu macam kita nampak pisau dia warna merah, merah panas lah. Merah bila panas tu, kalau kita pernah tengok besi bila dia merah panas kan. Okey. Kita tengok pisau tu daripada jauh. Okay, kita tengok pisau tu daripada jauh, kita nampak pisau tu warna merah macam tu, merah bercahaya tu. Cuma kita tak pasti pisau ni yang kita tengok daripada jauh ni dia sejuk ke panas. So apa kita buat? Kita buat proses, kita cakap pisau ni warna merah menyala. Semua yang merah menyala itu tanda dia panas. Semua yang merah menyala itu tanda dia panas. Maka pisau tu pun panas. So nampak kita susun maklumat. Susun maklumat yang kita sedia tahu untuk tahu hasil daripada maklumat yang kita tak tahu ni. Untuk dapat maklumat yang kita tak tahu ni, iaitu adakah pisau tu panas atau tidak. Okay, itu dipanggil al-fikr. Okay, tertibul maklumat, kita susun maklumat. Sama juga macam hadis. Hadis kan, kalau kita nak kaji kesahihan hadis, kan? Kalau hadis tu hadis yang bukan mutawatir, maksudnya sanad dia tak banyak, macam hadis ahad. Hadis ahad ni contohnya hadis gharib, hadis masyhur, hadis aziz kan. Satu dua sanad je katakan. Macam mana kita nak tahu kesahihan hadis? Kita kena kaji betul tak? Kita kena kaji perawi, kita kena tahu status perawi hadis tu, kita kena tengok sanad tu bersambung ke tidak. Proses ni dipanggil proses mengkaji tak? Dipanggil proses mengkaji. Maka maklumat yang kita dapat terhadap kesahihan hadis, okey, bila kita dah buat kajian, kemudian kita dapat maklumat, kita dapat natijah. Oh, hadis ni sahih. Oh, hadis ni palsu. Oh, hadis ni hasan. Hadis ni dhaif. Okey. Maklumat yang kita dapat ni dipanggil muktasab ke daruri, agak-agak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So, maklumat yang kita dapat sini muktasab. Sebab apa? Sebab dia perlu kepada proses kajian. Dia tak sama macam tadi mutawatir dengan yang dapat dengan deria, yang tu daruri. Kemudian kata Imam Al-Haramain, wal istidlalu talabud dalil, wad dalilu huwal mursyidu ila al-matlubi annahu alamatun alaih. Okey. Istidlal ni ulama kata proses kita berdalil. Talabud dalil ni proses kita berdalil. Istidlal ni proses kita berdalil. Apa maksud proses kita berdalil? Maksudnya bila kita nak hujah ke atas satu perkara, kita sebutkan dalil sebagai kita punya hujah lah. Okay, bila kita nak menetapkan satu perkara, kita sebutkan satu dalil yang nak jadi hujah bagi pihak kita. Itu dipanggil istidlal. Ad-dalil ni sendiri, apa itu dalil? Dalil ni ulama kata al-mursyidu ilal matlub. Al-mursyidu ila al-matlub. Dalil ni adalah, okay, kalau ikut takrifan Imam Al-Haramain kata al-mursyid ilal matlub, yang membawakan kita kepada al-matlub, satu perkara yang kita kehendaki. Cuma takrif Imam Al-Haramain ni agak tak jelas. Okay, setengah ulama lain bagi takrifan lain untuk dalil. Okay,
Ulama lain kata dalil ni adalah perkara yang kalau kita lihat dia dengan betul, kalau kita guna dia dengan betul, dia akan membawa kita kepada mendapat maklumat terhadap satu tasdik khabari. Okay, Ana akan beritahu setiap satu maksud dia. So, mungkin siapa yang first time dengar dia agak rasa susah dan pening, Ana cuba mudahkan. So ulama kata dalil ni satu perkara yang kalau kita lihat dia akan membawa kita kepada satu natijah terhadap satu matlub khabari. Matlub khabari. Apa maksud matlub khabari? Matlub khabari ni secara mudahnya statement. Statement. So ana bagi contoh. Dengan contoh lagi mudah. So kita ada satu matlub khabari. Satu statement. Apa satu matlub khabari tu statement ni? Iaitu kewajipan solat. Kewajipan solat ataupun kita cakap solat itu wajib. Sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, solat itu wajib satu statement ke tidak? So jawapan dia satu statement lah. Statement ni dipanggil matlub khabari. Matlub khabari. Jadi dalil adalah perkara yang bila kita tengok dia akan support kita punya statement tadi tu. Tu yang ulama kata, apa yang dalil ni adalah perkara yang kalau kita tengok dia dengan betul, dia akan membawa kita atau memberi kita maklumat terhadap satu statement tu. So statement ni tadi, solat itu wajib. Itu statement. Apa dalil yang bawa kepada statement tu? Dalil yang bawa kepada statement tu, aqimus solah, dirikan solat. Dirikan solat ni aqimus solah. Ayat Quran lah. Dalil tak? Mari kita tengok sama-sama. So ulama kata dalil ni perkara yang kalau kita tengok dia akan bawa kepada matlub khabari tu. So aqimus solah, ulama kata dia fa'il amar, arahan. So arahan ni membawa kepada wajib lah. Bila Allah bagi arahan, bila Rasulullah SAW bagi arahan, asalnya bawa kepada wajib. So aqimus solah, satu arahan yang menunjukkan kepada wajibnya untuk mendirikan solat. So bila kita tengok dalil macam tu, kita tengok dalil dengan proses macam tadi tu dengan betul, dibawa tak kita maklumat kepada tahu satu statement iaitu solat itu wajib? Dibawa kan? So dalil ni ulama kata bila kita tengok dengan betul, dia akan bawa kita kepada matlub khabari, kepada satu statement. Okay. Tu ulama kata dalil ni ma yumkinu an yutawassala bihi bisihhatin nazar ilaihi ila matlubin khabari. Apa yang satu perkara yang kalau kita lihat dia dengan betul, dia akan membawa kita kepada satu maklumat statement khabari. So aqimus solah, bila kita tengok dia dengan cara pandang ulama tadi, so fi'il amar menunjukkan kepada wajib. Dengan kita melihat aqimus solah, kita dapat maklumat baru iaitu statement apa? As-salah wajibah. Solat itu wajib. Okey. So ana harap tu difahamilah, itulah dalil kan. Ana harap difaham, siapa yang tengah tengok ni faham insya-Allah. Kemudian az-zan. Az-zan. So sekarang ni Imamul Haramain nak start masuk dalam perbahasan maratib al-ilm, martabat ilmu. Okey, ana baca dulu kemudian ana simpulkan. Kata Imamul Haramain, waz-zannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar, wasyakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Okey. Kita ada dhann dan kita ada syak. So ulama kata martabat ilmu ni bukan tiga, ada banyak, ada 6. Cuma yang asasnya kita sebut 3 dulu. Kita ada al-ilm. Al-ilm. Al-ilm ni ikut yang definisi Imamul Haramain bagi tadi apa? Ma'rifatus syai' 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Kan? Ataupun setengah ulama bagi takrifan yang lagi padat. Okey. Setengah ulama bagi takrifan al-idrak al-jazim al-mutabiq. Al-idrak al-jazim al-mutabiq. Apa-apa pun al-idrak al-jazim al-mutabiq tu sama maksudlah dengan ma'rifatus syai' 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Ilmu ni adalah pengetahuan kita terhadap satu perkara secara pasti. Secara pasti yang menepati realiti perkara tu. So ilmu kita terhadap gajah secara pasti yang kita yakin dengan pengetahuan tu, dan pengetahuan yang kita yakin ni dia memang bertepatan dengan realiti gajah. So kita gambaran yang ada dalam kepala otak kita, pengetahuan yang ada dalam kepala otak kita adalah berkaki 4, warna kelabu, ada belalai, dan kita yakin dengan maklumat ni bersesuaian dengan realiti gajah, itu dipanggil ilmu. Okey. Al-idrak al-jazim al-mutabiq ataupun ma'rifatus syai' 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Okey. Bawah dia, kalau kita boleh buat skala, ilmu ni dipanggil 100% yakin.
100% ya yakin. Bawah dia apa? Bawah dia dhan. Dhan ni kalau kita buat skala, okey. Dhan kalau kita buat skala, dia akan jadi apa? Dhan akan jadi 51 hingga 99%. Dhan akan jadi 51 hingga 99%. Kata Imamul Haramain dekat sini, tajwizu amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Tajwizu amrain. Apa maksud tajwizu amrain? Okey, otak kita menghukumkan harusnya dua perkara. Harus dua perkara tu, tapi salah satu lagi kuat. Otak kita hukum dua-dua benda ni harus. Tapi dia hukum yang lagi satu ni lagi kuat. Sebagai contoh, bila datang seorang lelaki berkopiah kat kita, yang kita kenal katakanlah contoh, lelaki berkopiah yang rajin pergi masjid, rajin solat, baca Quran banyak apa semua, datang kat kita, dia cakap, kita dah ada Perdana Menteri baru. Dia kata hari ni, saat ni aku nak bagi tahu kau, kita dah ada Perdana Menteri baru, Perdana Menteri ke-10 ke apa tak tahulah. Tapi datang seorang yang berpakaian macam tadi tu, pakai kopiah, jubah, pergi masjid semua. Otak kita bila dengar perkhabaran ni daripada lelaki ni, daripada kawan kita ni, otak kita tajwizu amrain. Otak kita menghukumkan dua perkara yang harus berlaku. Apa maksud harus berlaku? Harus berlaku ni maksudnya tak mustahil. Maksudnya tak mustahil lah. Apa dia yang tak mustahil ni? Either yang perkhabar ni tipu ataupun dia bercakap benar. Either dia tipu atau dia bercakap benar. Dua benda ni otak kita menghukumkan sebagai harus berlaku, harus berlaku. Maksudnya tak mustahil yang dia ni mungkin dia boleh cakap benda yang benar, ataupun dia ni juga mungkin dia boleh cakap benda yang salah. Ataupun dia tipu lah, macam cerita. Itu tajwizu amrain. Tapi bila salah satu lagi berat, bila kita beratkan salah satu tadi, timbangan tadi, okay, mungkin dia ni tipu, mungkin dia cakap benar kan. Kalau kita lebihkan salah satu, kita lebihkan yang kata dia bercakap benar. Bila kita melebihkan satu sudut, yang tu dia jadi ghalabatul dhan atau adh-dhan lah. Itu jadi adh-dhan. Maksudnya sangkaan berat kita, sangkaan kuat kita, dia cakap benar. Maka adh-dhan adalah setelah otak kita menghukum harusnya dua perkara untuk berlaku, otak kita dia ada sangkaan kuat terhadap yang mana satu. Lepas otak kita dah hukum, okey, dia ni mungkin tipu, dia ni mungkin benar. Tiba-tiba otak kita cakap, berdasarkan aku kenal dia ni, bla 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 bla, aku kenal dia, dia tak pernah tipu, apa semua, kaki pergi masjid. Otak kita kuat sangkaan dia cakap benar. So itu dia panggil dhan. Dhan yang Imamul Haramain maksudkan kat sini apa? Ghalabatul dhan. Ghalabatul dhan ni kalau kita letak dekat skala macam mana? Dia jadi 51 hingga 99%. So pertama kita ada al-ilm. Yang al-ilm ni al-idrak al-mutabiq ataupun al-idrak al-jazim al-mutabiq. Pengetahuan yang pasti, yang bertepatan dengan realiti. Bawah dia ada ghalabatul dhan. Bawah daripada ghalabatul dhan kita ada benda nama dia syak. Syak ni senang cerita 50-50. 50-50. Tajwizu amrain la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tajwizu amrain la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. So dalam kes tadi tu, kalau yang memberi khabar dekat kita tu kita 50-50. Kita tak ada sangkaan kuat. Kita macam, aku rasa dia ni boleh tipu lah, tapi aku rasa dia ni mungkin boleh cakap jujur juga. Dua-dua aku rasa sama kuat. Bila kita cakap dua-dua kita rasa sama kuat, bila kita hukum sama kuat dua-dua tu, itu jadi syak. Zan bila salah satu kuat. Zan bila kita rasa sangkaan kuat dekat salah satu, syak dia jadi 50-50. Dia jadi sama kuat. So bila tadi perkhabaran tadi kita akan cakap, aku 50-50 dengan dia ni. Mentang-mentang dia tipu, mentang-mentang dia bercakap benar. Aku tak pasti nak pilih mana. So itu 50-50 tu, dia ataupun dia cakap, entahlah bagi aku, dia ni mungkin tipu, dia ni mungkin cakap benar. Dua-dua sama kuat kemungkinan. Bila dia cakap dua-dua sama kuat kemungkinan tu, itu syak. 50-50. Bawah syak, bawah 50%, kita ada adh-dhan al-marjuh. Ataupun dhan marjuh ni, nama lain dia waham. Waham. Kita ada waham. Okay, waham ni kita ada sangkaan yang rendah. Sangkaan yang, kalau tadi kita ada sangkaan kuat, okay, kalau macam dalam proses tadi tu, yang first kali yang kita cakap dhan, bila kita dengar lelaki tu datang, kita cakap sangkaan kuat kita adalah dia cakap benar kan. Sangkaan kuat kita adalah dia cakap benar sebab dia kaki masjid, kita kawan dengan dia lama, dia tak pernah tipu. Kita ada sangkaan lemah ataupun sangkaan rendah, iaitu dia mungkin cakap tipu, betul tak? Sangkaan rendah tadi yang berlawanan dengan sangkaan kuat,
Okey. Yang adh-dhann al-muqabil lirrajih, adh-dhann al-marjuh al-muqabil lirrajih ni, sangkaan yang lemah, yang rendah, yang berlawanan dengan sangkaan yang kuat tadi, itu dipanggil waham. Waham. Okey? Itu dipanggil waham. Okey. So itu secara mudah. Apa terjemahan? La maziyah ni, la maziyah secara mudahnya la tamyiz. Tak ada kelebihan lah, tak ada perbezaan. La maziyah ni terjemahannya, sahabat tanya apa maksud dia? Secara mudahnya kita cakap tak ada kelebihan. Tak ada perbezaan. Tak ada kelebihan, tak ada perbezaan. Seolah macam la maziyah ni maksudnya la tamyiz. Li ahadihima ala al-akhar. Okey. Sebelum kita pindah kepada definisi usul fiqh, kan? Sebelum kita pindah ke definisi usul fiqh, kita nak tahu sekarang. Okey, setelah kita dah tahu dah al-ilm, al-dhann, ghalabatul dhann, asyak, al-waham ni semua. Okey. Kita nak tahu apa sebab Imam Haramain sebut ni. Apa sebab Imamul Haramain sebut? Okey, apa maksud dia? Adakah syak di dalam kaedah yakin tidak terhapus dengan syak samanya? Sahabat kita tanya, dia nama Abdullah ni. Sahabat kita tanya, adakah syak di dalam kaedah yakin tidak terhapus dengan syak sama maknanya dengan syak 50% ni? Tidak. Tak. Dalam al-yaqin la yazulu bisyak, walaupun yang ni keluar tajuk, tapi yang nak bagi jawapan ringkas. Dalam al-yaqin la yazulu bisyak tu, asyak dalam kaedah al-yaqin la yazulu bisyak tu termasuk dhann. Termasuk dhann. Walaupun dhann tu dhann rajih. Okey, walaupun dhann rajih. Tapi bila kita dah yakin, dhann rajih tadi tak boleh kalahkan yakin juga. So dalam isu al-yaqin la yazulu bisyak termasuk dhann juga. Termasuk dhann. Kalau orang tanya, apa ni kan? Tadi kata syak ni 50%, kenapa tiba-tiba dalam kaedah al-yaqin la yazulu bisyak tu kita guna ulama guna perkataan syak untuk refer kepada zon juga? Jawapan dia secara mudah adalah itu dipanggil at-tajawuz fil ibarah. Kiranya ulama macam agak bermudah-mudahan dalam menggunakan perkataan at-tajawuz. Kiranya ulama tak strict sangatlah. Tak strict sangat, ulama tak kisah sangat. So ulama bila kata al-yaqin la yazulu bisyak, masuk bawah syak tu zon juga. Okey, wallahu taala alam. Itu kita boleh bincang panjang lebar dekat dalam ilmu kaedah fiqh lah. Okey. Kemudian kalau orang tanya kenapa dibahaskan pembahagian martabat ilmu macam ni? Okey. Jawapan dia sebab bila kita belajar usul fiqh, kita nak berbincang tentang dalil. Ya, kita nak bincang tentang dalil-dalil syarak secara ijmali. Kita nak bincang adillatul fiqh, kita nak bincang dalil-dalil fiqh secara ijmali. Ijmali ni pun nanti anak hurai apa maksud dia. Senang cerita kita nak bincang dalil lah. Okey, apa contoh dalil? Quran, sunnah, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah semua tu kan? Masalah mursalah, sadul dzari'ah, amal ahli Madinah. Ni semua dalil. Ni semua dalil. Setiap satu daripada dalil ni sebenarnya kita boleh insert dia dekat martabat level tadi tu. Mungkin dalam setengah kes ada hadis yang mungkin dia ahad dan dia sampai level ghalabatul dhann dia. Okey. Ada qiyas, yang qiyas tu dia punya content dia dhanni, maka qiyas tu level dia ghalabatul dhann dia. Bertentangan dengan Quran yang mutawatir dengan qat'i dalalah yang level dia 100%. So siapa menang? So sebenarnya bila ulama cerita martabat ilmu tu, ulama sebenarnya nak kata inilah benchmark kita nanti. Bila kita dah ada kita dah kumpul dalil ni, kita nak susun dalil mana lagi kuat. Kita nak susun dalil mana lagi kuat. Macam mana ulama susun dalil mana lagi kuat? Ulama pakai skala tadi tu. Ulama akan tengok dalil mana yang menunjuk kepada, yang dalil mana yang sampai tahap dia kepada ilmu. Dalil mana yang sampai tahap dia kepada ghalabatul dhann. Dalil mana yang mungkin ada syak sikit. So bagi mazhab yang tak pakai amal ahli Madinah contohnya, mungkin mereka rasa amal ahli Madinah ni 50-50. Hujjiyah dia, kehujahan dia tu 50%. Mungkin dia boleh jadi hujah, mungkin tak boleh jadi hujah. Mungkin dia menunjukkan kepada satu hukum, mungkin dia tak cukup kuat dia tunjukkan satu hukum. Apa-apa pun, skala tadi tu 100, kemudian 51 sampai 99, 50 dan sebagainya tu, itu semua adalah nak nilai dalil ni sejauh mana kekuatan dia. Nak letak kat dalam tu lah. Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal. Wa kaifiyatu al-istidlali biha. Okey, wa kaifiyatu al-istidlali biha. Okey, sini kita kena tahu Imamul Haramain sekarang nak bagi definisi usul fiqh secara laqabi.
Sebab ana pun dah ulang semalam, tapi ana akan ulang lagi sebab poin ni penting. Ulama dalam nak mendefinisikan usul fiqh ada dua cara. Satu, ulama kata usul fiqh ni murakkab idhafi. Murakkab idhafi ni apa? Maksudnya usul tu mudhaf, al-fiqh tu mudhafun ilaih. Seolah anggap macam ada dua gabungan perkataan. Usul, al-fiqh. Okey. Pandangan kedua ataupun cara mentakrifkan usul fiqh kedua adalah ulama menganggap usul fiqh ni dia laqabi ataupun alam. Seolah macam usul fiqh ni dah jadi sebiji perkataan dah. Tak ada bahagi-bahagi. Okey. Yang ni siapa yang first time dengar, okey. Sahabat-sahabat yang first time dengar, ana minta untuk fokuslah, okey. Ana minta untuk fokus yang first time dengar Macam mana kita nak faham beza murakkab idhafi dengan laqabi ni? Okay, mungkin setengah orang pening. Tak faham, Ustaz, apa beza kita anggap dia mudhaf-mudhafun ilaih dengan kita just anggap dia sebiji. Macam ni. Bezakan antara statement orang cakap ana Abdullah, maksudnya saya hamba Allah, dengan orang cakap ismi Abdullah. Okay, nak faham apa beza murakkab idhafi dengan laqabi, okay, kita tengok dua statement ni. Statement pertama kata saya hamba Allah. Okay, ana Abdullah, saya hamba Allah. Statement kedua kata nama saya Abdullah. Apa beza dia? Beza dia, statement pertama bila kata saya hamba Allah ataupun dalam bahasa Arab dia saya Abdullah, ana Abdullah. Apa maksud dia? Maksud dia saya ni hamba kepada Allah. Adakah mesti nama dia Abdullah? Mungkin tak, mungkin nama dia Ahmad. Nama dia apa kita tak tahu. Mungkin nama dia Ahmad, mungkin nama dia Zaid, mungkin nama dia Umar, kita tak tahu. Tapi dia nak cakap sekarang ni yang dia tu hamba Allah. Saya ni hamba Allah. Maka Abdullah, abd ada maksud hamba, Allah, Allah lah. Kalau keadaan kedua, orang cakap nama saya Abdullah. Bila kita dengar orang cakap nama dia Abdullah, nama dia tu ada maksud ke dengan maksud kita cakap dia nak kata dia tu hamba Allah? Tak pun, nama tu just nama. Okay? Ataupun dengan contoh yang lagi jelas lagi. Okay? Dengan contoh yang lagi jelas, kita cakap nama ni kadang-kadang dia tak ada maksud dari sudut, memanglah dia ada maksud, tapi dia tak tunjuk hakikat realiti dia. Kita ambil contoh. Orang tu nama Saleh, boleh jadi dia tak Saleh. Sama macam tadi dia kata nama saya Abdullah. Mungkin dia tu bukan hamba Allah pun. Dia nak jadi hamba yang tak taat Allah pun, nak jadi hamba yang tak taat patuh pada Allah pun. So satu tu bila kata ana Abdullah, itu murakkab idhafi. Maksudnya setiap satu perkataan tu ada maksud. Allah. Bila kita cakap alam, dia dah jadi nama orang dah. Dia tu nama dia Abdullah. Bila jadi alam dah jadi nama orang, dia tu nama dia Abdullah. Bila kita nak cakap kat kawan kita kan, itu Abdullah tu. Kita nak masukkan nama orang ke kita nak masukkan tu hamba Allah? Cuba contoh dengan perempuan fikir. Bila kawan kita nama Abdullah, kan, kita nak bagi tahu kat kawan kita lain, itu Abdullah tu. Kita nak bagi tahu itu Abdullah dengan maksud nama dia Abdullah ke ataupun kita cakap itu hamba Allah tu. Mestilah kita nak cakap nama, betul tak? Sebab kalau kita nak masukkan itu hamba Allah, apa beza dia dengan orang lain? Tak berlaku tamyiz lah. So tak bolehlah jadi kata nama macam tu. So bila kita cakap itu hamba Allah, kita nak cakap itu nama dia. Bila kita cakap itu Abdullah, kita nak cakap itu nama dia. Kita nak suruh refer itu nama dia. So usul fiqh macam tu. Usul fiqh dengan mudhafun ilaih, dia dalam situasi tadi tu dia macam Abdullah dengan maksud yang pertama. Apa nama dia? Usul fiqh bila kita cakap mudhafun ilaih, dia macam statement pertama yang cakap saya hamba Allah tu. Usul fiqh secara laqabi ataupun secara alam, dia macam yang kita cakap, wah tu nama dia Abdullah tu. Okay. Tu nama dia Abdullah, kita bukan nak beritahu kawan kita tu hamba Allah, betul tak? Bila kita cakap kawan kita nama Abdullah, kita bukan nak beritahu itu hamba Allah kan. So sama juga usul fiqh macam tu. Itu beza antara murakkab idhafi dengan laqabi. Okey, ana harap faham lah. Kalau tak faham, ana minta maaf, ana cuba mudahkan. Ana dah cuba mudahkan dah tu. Okey. Ana dah cakap dah semalam yang apa nama dia? Murakkab idhafi ni. Kalau murakkab idhafi, kalau kita anggap usul tu satu patah perkataan, al-fiqh ni satu patah perkataan, usul ni akan menjadi bermaksud adillatul fiqh. Atas ta'rif idhafi, usul fiqh akan bermaksud adillatul fiqh. Adillatul fiqh al-ijmaliyah. Okey? Itu kalau kita anggap dia idhafi.
Kalau kita anggap dia jadi laqabi atau kita anggap usul fiqh ni dah jadi alam, dah jadi kata nama dah, satu kata nama yang tak ada pisah-pisah bahagian dah. Usul fiqh takrifan dia adalah apa yang Imam Haramain sebut ni. Turuquhu ala sabil al-ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Turuquhu ala sabil al-ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Okey, bila jadi laqabi, takrif dia turuquhu ala sabil ijmal. Hu ni balik kepada fiqh. So, turuqul fiqhi ala sabil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Setengah ulama dia akan sambung ataupun dia akan tambah sikit wahalul mustafid. Okey. Usul fiqh dengan melihat kepada definisi secara laqabi, dia akan jadi apa? Usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh secara ijmali. Kita akan bahas nanti apa maksud ijmali tu. Dalil-dalil fiqh secara ijmali wa kaifiyatul istidlal biha ataupun wa kaifiyatul istifadati minha, cara macam mana kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil ni, cara kita nak guna dalil, cara kita nak berinteraksi dengan dalil, cara kita nak guna dalil, cara kita nak dahulukan mana satu, dalil mana yang kita nak kuatkan, dalil mana kita nak lemahkan, wahalul mustafid, dan keadaan orang yang layak buat proses tu, proses berhujah dengan dalil, proses berinteraksi dengan dalil. So ana ulang balik Ta'rif usul fiqh secara laqabi adalah adillatul fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha, ataupun kalau ikut Imam Haramain wa kaifiyatu al-istidlal biha. Okey, kemudian setengah ulama tambah wahal mustafid. Dalil-dalil fiqh secara ijmali, cara berinteraksi dengan dalil-dalil tadi tu, dan juga siapa yang layak berinteraksi dengan dalil-dalil tu. Okey, usul fiqh adalah dalil-dalil fiqh secara ijmal, cara berinteraksi dengan dalil, dan siapa yang layak berinteraksi dengan dalil. Ini secara laqabi ke idhafi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini secara laqabi. Secara idhafi, secara idhafi pula bila kita anggap usul mudhaf, al-fiqh mudhafun ilaih, dia akan jadi apa tadi? Dia akan jadi adillatul fiqh al-ijmaliyah saja. Sebab usul kat situ kita tengok dari sudut bahasa. Ma yanbani alaihi ghairuh. Okey. Bila saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni pertanyaan ni tak perlu kepada jawapan pun. Ni pertanyaan untuk tuan-tuan dan puan-puan fikirlah. Okey, bukan semua pertanyaan yang kita beri untuk dijawab Sebab apa? Sebab Facebook ni payah nak jawab balik kan. Nak ada respon balik. Di antara takrif pertama dengan kedua, mana lagi umum? Di antara takrif pertama dengan kedua, mana lagi umum? So jawapan dia sebenarnya, jawapan dia adalah yang lagi umum adalah takrif usul fiqh secara idhafi ni. Sebab takrif usul fiqh secara idhafi dia tak membahaskan tentang siapa halal mustafid, dia tak bahaskan tentang macam mana kita nak berinteraksi dengan dalil. Just membicarakan tentang apa itu dalil je, apa dalil fiqh je, itu je. Kalau berbanding dengan takrif secara laqabi, kita berbahas tentang apa? Dalil fiqh, cara nak berinteraksi dengan hal mustafid. Yang tu lagi khusus. Yang tu melibatkan lagi banyak perkara lah. Maka berbanding, bila kita buat perbandingan antara idhafi dengan laqabi, okey, takrif idhafi a'am, takrif laqabi ni akhas. Takrif laqabi ni akhas. Okey, itu habis definisi. Okey, itu dah habis definisi usul fiqh kata Imam Haramain bagi. Kemudian Imam Al-Haramain sambung wa abwabu usulul fiqh aqsamul kalami wal amru wan nahyu wal 'amu wal khasu wal mujmalu wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyas wal hadr wal ibahatu wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Apa yang Imam Al-Haramain buat ni, okey? Apa yang Imam Al-Haramain buat sekarang adalah menyatakan bab atau fasal yang kita bakal belajar dalam waraqat ni. Okey. Untuk membuatkan pelajar ni, untuk membuatkan orang yang nak belajar usul fiqh ni lagi jelas lah. Kiranya dia dah ada peta lah apa yang dia nak belajar kan. Macam kita lah, kita nak belajar kat universiti kan. Orang minggu pertama kan, syarah bagi apa nama dia? Course outline kan. Nak bagi tahu minggu ni belajar apa, minggu depan belajar apa. Sama macam Imam Al-Haramain buat ni. Imam Al-Haramain nak bagi tahu bab pertama kita akan belajar aqsamul kalam, al-amr, an-nahi dan seterusnya. Okey. Okey, alhamdulillah. Kemudian kita masuk bab pertama dalam usul fiqh. Kita nak masuk bab pertama iaitu pembahagian kalam. Okey. Aqsamul kalam, pembahagian kalam.
Aqsamul kalam, pembahagian kalam ni, pembahagian percakapan ni, kemudian lepas tu bab amr, kemudian nahi, kemudian kemudian khas kan. Mujmal, mubayyan, zahir, muawwal ni. Sampailah sebelum af'al. Okay, siapa yang ada matan tu dia boleh lihat sampai sebelum af'al. Pembahasan daripada aqsamul kalam, al-amr, an-nahi sampailah sebelum af'al, yang ni semua dipanggil dalam usul fiqh dipanggil dalalatul alfaz. Perbahasan tentang ad-dalalah al-lafziyah, tentang dalalatul alfaz ni, lafaz-lafaz yang ada dalam wahyu, macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham lafaz-lafaz yang ada dalam wahyu? Macam mana kita nak faham ayat-ayat Quran? Macam mana kita nak faham ayat-ayat ataupun hadis Nabi lah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak memahami hadis Nabi, macam mana kita nak memahami ayat Quran, itu dipanggil dalalatul alfaz. Maksudnya bila kita melihat lafaz Quran dan hadis tu, apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh istinbat. Okey. So, pertama sekali mula dengan apa itu al-kalam. Kenapa mulakan dengan apa itu al-kalam? Sebab Al-Quran dan hadis yang merupakan dalil utama fiqh, dia kalam lah. Dia percakapan lah. Al-Quran kalamullah, percakapan Allah. Hadis ni kalamun Nabi SAW, percakapan Nabi SAW. Maka, sesuailah untuk first dimulakan bab usul fiqh ni, dalatul alfaz ni, kita mula dengan bab apa itu percakapan, apa itu kalam. Okey, faham Ana lupa nak sebut tadi. Okay, sebelum kita masuk pembahasan al-kalam ni, ana lupa nak sebut. Apa maksud dalil ijmali? Apa maksud dalil fiqh secara ijmali? Dalil fiqh secara ijmali ni adalah dalil fiqh secara umum. So, usul fiqh dia bahas dalil fiqh secara umum. Ilmu fiqh dia bahas dalil fiqh secara tafsil, secara terperinci. Apa beza dia? Usul fiqh dia membahaskan dalil fiqh dari sudut penghujahan. Okay, dari sudut penghujahan. Apa maksud dari sudut penghujahan? Ulama usul bila tengok Al-Quran, ulama usul bahas dari sudut Al-Quran ni sebagai hujah, boleh tak digunakan dalam hujah untuk meletakkan hukum? Okey, boleh. Al-Quran boleh guna sebagai hujah ataupun sumber untuk meletakkan hukum. Qiraat yang syadzah, qiraat yang tak mutawatir, yang syadzah, yang tak penuhi syarat qiraat yang mutawatir, boleh ke tidak dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum? So, ulama usul bahas. Mazhab Syafi'i, Hambali kata boleh, cuma dia kurang sikit daripada qiraat yang mutawatirah. Kan? Kemudian qiraat sahabat yang tak mutawatir pun, yang sampai kat kita, yang sahabat tafsir ayat, boleh tak dijadi dalam sumber hukum? Ulama usul akan bahas macam tu. Ulama usul dia tak bahas satu dalil secara terperinci. Ulama usul tak tengok aqimus solah, kemudian okey, aqimus solah ni satu dalil terperinci, kita faham daripada sini solat. Tak. Ulama usul dia bahas Al-Quran as a whole. Dia bahas secara holistik. Dia bahas secara whole atau holistik. Dia tengok dengan pandangan yang universal. Al-Quran ni hujah ke tidak? Qiraat syadzah hujah ke tidak? Ayat yang dah mansuh boleh jadi hujah ke tidak? Macam tu. Dia tak tengok satu-satu ayat tu. Ulama fiqah dia akan tengok satu-satu ayat. Okey, aqimus salah, apa kita dapat? Kewajipan solat. Atuz zakah, apa kita dapat? Kewajipan zakat. Haji pula, wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji, pasal haji. Kan? Kutiba alaikumus siyam, pasal puasa. So dia melihat satu dalil bi'ainihi, dalil tu sendiri, kemudian ambil hukum daripada dalil tu. Ulama usul dia tak buat macam tu. Ulama usul dia bahas secara umum. Quran hujah ke tidak? Ayat nasikh mansukh hujah ke tidak dalam hukum? Qiraat syadzah hujah ke tidak dalam hukum? Bila bertembung antara dalalah zahir dengan dalalah majaz, siapa menang? Macam tu. Tu ulama usul dia bahas macam tu. Dia tak bahas kes terperinci, case by case, tak. Dia tak bahas case by case. Yang buat kerja case by case, kerja siapa? Fuqaha ke usuliyun? Fuqaha akan melihat dalil case by case untuk dapatkan hukum, untuk bincang hukum. Ulama usul dia just letak satu kaedah universal, holistik. Itu maksud ijmali. Itu maksud ijmali. Fa amma aqsamul kalam, okay. Bila masuk bab pertama al-kalam, percakapan. Sekarang ni Imam Haramain dalam bab al-kalam ni, Imam Haramain akan bagi, okey. Imamul Haramain akan bagi pembahagian kalam mengikut beberapa iktibar. Iktibar ni maksudnya mengikut beberapa sudut pandang. Kata Imamul Haramain, aqsamul kalami, pertama, fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isman au ismun wa fi'lun au ismun wa harfun au fi'lun wa harf.
Jadi pembahagian pertama terhadap kalam yang Imam Al-Haramain buat, yang ini pembahagian dengan kita melihat kepada aqallu ma yatarakkabu minhul kalam, iaitu satu percakapan Arab. Apa kadar minimal untuk kita anggap ini satu percakapan Arab? Okey, bila kita nak cakap yang ni dah sampai satu percakapan, yang ni tak sampai percakapan lagi. Okey. Apa maksud percakapan? Apa maksud kalam? Kalam ni yang kita belajar dalam nahwu lah. Kita belajar kat Ajrumiyah apa kan? Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i itu. Satu lafaz yang dituturkan yang memberi makna yang tak buat kita tertunggu-tunggu lagi dah. So dalam bahasa Arab, apa dia percakapan yang bila diucapkan ni yang memberi makna yang sempurna dan tak berhajat kepada apa-apa tambahan lagi dah ni? Okay, sekarang ini yang kita nak belajar. Ini adalah sudut pembahagian pertama kalam, iaitu kadar minimal untuk kita anggap satu statement, satu ayat, satu jumlah tu dia jadi kalam, So kata Imam Al-Haramain, aqal paling minimal adalah isman. Dua nama, contohnya Muhammadun Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah utusan. Muhammadun Rasulun. Ataupun kita cakap Zaidun Karimun. Zaid pemurah. Itu kalam tak? Itu kalam. Itu dah memenuhi maksud kalam, iaitu percakapan Arab, iaitu apa yang dituturkan dengan makna yang sempurna, yang kita tak tertunggu-tunggu lagi dah untuk apa-apa tambahan makna kan. So bila kita cakap Zaidun Karim, itu statement sempurna yang kita tak ada macam ayat tu macam tak habis lagi je. Berbeza dengan kalau kita cakap in